Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada anda semua? Okey, alhamdulillah kita dapat kembali secara langsung untuk sesi ataupun hari yang ke-11, alhamdulillah. Dan tajuk kita pada hari ini yang kita akan cuba bedah siasat di dalam market research ialah berkenaan dengan salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, iaitu Telekom Malaysia. Okey, so itu company yang kita akan cuba bedah siasat malam ini untuk kita lihat apakah ada perkara-perkara yang menarik yang kita boleh perhatikan, dan juga apakah pandangan analis di dalam research yang mereka keluarkan. Sementara kita menanti rakan-rakan yang lain untuk join kita, seperti biasa, please like, klik komen dan juga klik button share agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang dapat turut serta. So pengarah dia macam biasa untuk malam ni ialah klik button share. Kita akan memula sebentar sekali lagi, lebih kurang daripada 1 minit insya-Allah. Untuk kita memula. So please klik like dan juga klik button share untuk kawan-kawan kita dapat join sama-sama. So kita meriahkan sesi ilmu kita malam ni dengan klik button share. Share lah kat mana group ke, dekat you punya wall ke dan sebagainya. Okey, baik. Jam sudah menunjukkan 9.31 minit malam. So kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bedah siasat syarikat berkenaan dengan Telekom Malaysia Berhad. So Telekom, I think everyone knows this company. Acronym mungkin dipanggil sebagai TM. Ada yang panggil Telekom, ada yang panggil Telekom Malaysia Berhad dan sebagainya lah. Tapi dia membawa kepada maksud yang sama, iaitu syarikat Telekom Malaysia Berhad. So syarikat Telekom, kategori ataupun sektor yang terlibat ialah telekomunikasi dan media, dan juga di dalam sektor main market. So dekat sini saya buka yang pertama di KLCC screener. So kita boleh nampak this is dia punya fundamentals lah, yang kita boleh nampak kat tepi ni dia punya PE, ROE, EPS sebagainya. So this is dia punya chart untuk setahun, which is memang cantik lah. So setahun memang siapa yang masuk, I think waktu PKP 1.0 itu memang I think dah more than 100% lah return. Dia punya harga kat sini lebih kurang RM3, 20 sen, RM3, 30 sen. Last closing price was RM6.50. So siapa masuk dalam RM3 tu dah making profit around 100%. So itu siapa yang masuk lah. Siapa yang masuk memang dah untung besar lah kat sini. So kita akan bedah sedikit berkenaan dengan report yang dikeluarkan oleh RHB berkenaan dengan syarikat telekomunikasi Telekom Malaysia. This is the Syariah stocks, Syariah punya company. Dekat sini dia ada mention communication and telecommunication, which is dia punya sektor, terlibat dalam communication dan juga telecommunication. Kemudian dia maintain research dia. This is bukan buy call. So saya bagi disclaimer sekali lagi, this is not a buy call. Ini bukan nasihat pelaburan. Tiada sebarang nasihat pembelian maupun penjualan yang diberikan. This is purely for information purpose only. So untuk tujuan pembelajaran sahaja dan bukan untuk keputusan pelaburan. Barang keputusan pelaburan adalah atas risiko masing-masing. So this is the analyst punya report apa yang dia come out, dan hasil daripada dia punya report dia mengatakan so pada pandangan dia masih maintain untuk pada belian. Dia bukan nasihat pembelian, tetapi maksud dia dekat sini ada positive side dia berkenaan dengan syarikat Telekom ini.
Okay. So tema dia, okay. This research was dikeluarkan 27 semalam. Bukan hari ni. Hari ni tak ada orang keluarkan report lah, orang cuti hari ni Okay, so dikeluarkan semalam 27 Januari 2021. Dekat sini dia punya tema, okay, a diet rich in fiber. Okay, diet rich in fiber dia punya apa tema bagi this company. Okay, mari kita lihat apakah yang diperkatakan oleh analis ni dekat sini. Okay, dia mention dekat sini, okay, from RM5.60, okay, dia naikkan dia punya target price dia, okay, pada 16%, okay, dengan financial year first 21, okay, yield after rolling forward our base year FY 2022, okay, looking at ahead of beyond 2021 dan juga 2022, mereka menaikkan dia punya target dia, okay, kepada RM7.20. Previously was RM5.60, which is dah pecah dah pun so sebelum ni dia target RM5.60, tapi sekarang dah RM6.5 harga dia. So dia next, dia target is RM7.20. So mari kita tengok kenapa dia mengatakan sedemikian. Okay, yang pertama, Telekom Malaysia remains a key beneficiary of the infrastructure rollout under the National Digital Infrastructure Plan, which is JENDELA, short form untuk bawah jendela. We leave financial year 21 until 23 forecast core earnings by 8 until 12% after imputing stronger internet and data growth assumptions. While expecting further cost vigilance, the stock is trading at 5.1 times FY21 EV over EBITDA at a 36 discount to the local peer. Okay, so apa yang dikatakan kat sini ialah kenapa dia menaikkan dia punya target price kenapa dia begitu optimis terhadap syarikat Telekom ini, disebabkan yang pertama ialah Telekom ni ialah key beneficiary yang akan mendapat faedah daripada National Digital Infrastructure punya plan, okay, which is JENDELA tu, dan juga terdapat growth ataupun peningkatan terhadap data dan juga internet, penggunaan internet dan data pada waktu sekarang dan juga dia dijangkakan untuk tahun 21 sehingga 23. Okay, of course lah kalau kita tengok secara kasarnya pun, okay, so everyone today needs internet access, kan? Tambahan lagi, okay, ditambahkan lagi dengan persekolahan secara digital, work from home, okay, sekarang school from home, so benda tu semua melibatkan penggunaan internet, okay, data, dan untuk tujuan itu people terpaksa ambil ataupun subscribe kepada data plan ataupun kepada fiber, okay, dan juga anything yang boleh membolehkan mereka mendapat jalur ataupun internet access. So that is one of the reason kenapa mereka menentakkan, okay, selain daripada key beneficiary untuk digital infrastructure plan tu, okay, dan juga because of ada strong internet and data growth. Okay. Nombor 2, kita tengok kat sini, upside to Unify and internet revenues. Okay, menarik yang ni. Okay, upside to Unify and internet revenues. We expect the strong Unify net additions to continue in financial year 21 until 22 forecast due to, okay, higher fixed or fiber broadband subscription from extended work or study from home arrangement, the aggressive targets for the fiber premises passed under JENDELA, and the ongoing conversion of narrowband or STMIX customer to fiber, with the impact from the September 2019 repricing behind the group. TM added a record 97,000, okay, 97,000 unified subscribers in third quarter 2020. Okay, pertambahan 97,000, okay, untuk Unify due to a strong broadband take-up from the teleworking phenomena. This is a 6.3% Q on Q subs growth.
For 9 months, okay, financial year 20, it added 204,000 units unified subscriptions, more than the average of 170,000 addition per annum in financial year 17 until 19. While management has guided for additional 0.5 million fiber premises passed in financial year 21-22, CEO Imri Mokhtar, okay, appointed in August 2020, has said TM is keen to fiberize up to 1.6 million premises. Okay, we believe TM is prepared for bigger fiber investment, which will complement its wholesale, with mobile operator riding on its fiber infrastructure to extend their reach into homes, alongside increased demand for mobile backhaul fiberization. Okay, so apa yang dikatakan dekat sini ialah peningkatan daripada segi subscription. Okay, orang melanggan data Unify ataupun mengambil package Unify, okay, untuk dalam sektor internet ni meningkat, especially pada kuarter ketiga tahun 2020. Okay, maknanya bulan 6 sehingga bulan 9 tahun lepas. Okay, so itu terdapat peningkatan yang agak banyak, okay, iaitu 6.3%, dengan total orang yang subscribe ataupun buka line Unify yang baru 97,000. Okay, manakala untuk 9 bulan bagi tahun 2020, meaning daripada Januari sehinggalah kepada bulan 9, bulan September, jumlah langganan baru, ini bukan existing, ini yang baru, orang buka account dengan TM ni untuk daftar Unify ialah sebanyak 204,000. Okay, so itu purely new customer yang subscribe. Ni disebabkan tadi dia mention fenomena belajar dari rumah, okay, kerja dari rumah, okay, so benda-benda tu telah mendorong, okay, lebih banyak orang untuk daftar, okay, untuk dan juga mengambil package Unify. Alright, so of course lah, kita pun kalau pakai data je sehari, kalau buat video call, kita conference, ada Zoom session ke Google Meet session ke, I think 1 hour tu dah habis 1 gig dah. Okay, sebab dia banyak guna data, so 1 gig tu easily baru 1 jam. So kalau ada 3-4 jam punya session, ada 3-4 jam punya meeting, memang habis dalam 2-3 gig lah, gigabyte. So 30 gig sebulan memang sekarang memang tak cukup lah. So sebagai saya pun itu baru untuk kerja, okay? Belum untuk entertainment lagi. So itu dah of course lah, kalau pakai package yang kecil nampaknya memang tak boleh cukup. Okay, so that is where dia punya demand will come, maknanya pertambahan package, subscription package untuk Unify bagi tahun 2020 cukup menarik. Okay, clear Okay, selamat datang kepada yang baru join kita. Okay, kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, klik, boleh komen dengan jelas. Okay, dan juga please, okay, pengeras dia untuk malam ni ialah klik button share, okay. Pengeras dia untuk ilmu malam ni, klik button share. Tuan Hanafi, salam tuan. Waalaikumsalam Tuan Hanafi. Persiaran dari mana Tuan Hanafi malam ni? Okay, so kita sambung yang ketiga, okay, the data revenue seeing second wind. Okay. Waalaikumsalam Tuan Zul. Apa khabar? Dari mana Tuan Zul? Okay, so data revenue seeing second wind. Okay, the accelerated digitalization trend by enterprises is positive for its data revenue via demand for cloud services. TM should also benefit from government or budget 2021 grants or initiative extended to small and medium-sized enterprises with renewed public sector ICT spending after some delays due to COVID-19. We gather TM is seeing renewed demand for connectivity and data center.
solutions from over-the-top companies with new deals clinched on content delivery services from an Asia-based OTT player. It may seek start phase second of its Klang Valley data center if DC pipeline remains strong. Okay, so selain daripada new subscription daripada segi household penambahan daripada rumah-rumah yang buka untuk Unify dan sebagainya. TM ni juga dilihat berpotensi, ini kajian research yang dikeluarkan oleh HB ni, berpotensi untuk mendapat faedah juga daripada digitalization untuk enterprises di bawah inisiatif government. So ada bajet-bajet untuk enterprises ni menggunakan untuk go digital, untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Sesama ada untuk subscribe kepada internet ataupun untuk gunakan cloud services. So itu semua package yang ada ditawarkan oleh Telekom Malaysia. Okay. So thank you Tuan Wan. Okay. Okay, loud and clear. Tuan Hanafi dari JB, Tuan Wan dari USIM Negeri Sembilan. Okay, so kita ada orang JB, kita ada orang Negeri Sembilan malam ni. Anda yang lain daripada mana? Ada negeri-negeri di Semenanjung yang lain? Okay. Jangan lupa klik button share, okay, supaya ramai kita meriahkan lagi malam ni insyaAllah. Syok ni company ni, okay. Best ni kalau kita baca dia punya report. Okay, kemudian kita lihat kat sini OPEX vigilance to continue. PM is targeting to further 500 million in cost saving. Wow, okay. Over the next 3 to 5 years, OPEX saving will come mainly from staff, operations and maintenance, and the upgrade of its IT system. Oh, okay. We note that OPEX fell 13% from financial year 17-19 on good cost vigilance. Okay. So TM juga dilihat di dalam satu fasa untuk membuat cost saving. Okay, maknanya dia nak kurangkan cost untuk operation expenditure dia, OPEX dia, yang mana dalam tempoh 3 ke 5 tahun ni, dia target untuk mengurangkan sebanyak 500 juta ringgit. Okay, so dalam 5 tahun, setengah bilion dia nak cuba untuk kurangkan operation expenditure, termasuk daripada yang tak sedap ni kat situ lah, staff operational maintenance, I think that's okay lah mana-mana company nak buat cost reduction, tapi janganlah cost cutting dekat staff tu. Okay, semua kena ada kerja, perlukan pekerjaan, ada keluarga nak sara, janganlah buang pekerja. Okay, tapi kalau dari segi untuk maintenance operation ataupun nak upgrade new system dan sebagainya, that is a good governance lah, untuk a company. So itu teruskan. So far sekarang yang dia dah berjaya kurangkan OPEX daripada tahun 2017 sehinggalah tahun 2019 adalah sebanyak 13%. Okay, which is a lot. 13% untuk 2 tahun tu, something yang good. Okay. Kemudian dekat sini dia ada mention juga untuk key risk, antara risiko syarikat telekom ni ialah competition pertama. Competition sekarang macam-macam. Dengan Maxis pun dah buat fiber, Time pun dah masuk dekat individu units, rumah-rumah pun dia dah masuk. Dulu Time focus on company, business, pejabat dan sebagainya. Tapi sekarang dah masuk juga dekat rumah-rumah. Kemudian apa lagi? TMB, TMB pun tengah dalam fasa untuk melebarkan atau diversify dengan investment di dalam bidang telekomunikasi ni juga. Okay, so dia dah ada fiber dia dan dia dah start dia punya pilot project dekat Melaka sekarang ni. Okay, so itu antara competition yang ada untuk syarikat telekom. Okay, so ada apa tadi? Time.com, ada Maxis, kemudian ada juga dia ada lagi sebenarnya banyak Symfonet. Symfonet dekat Nilai, siapa yang Nilai saya rasa dia pakai banyak Symfonet. Okay, Symfonet. Kemudian ada lagi TMB, upcoming TMB pun dah masuk. So banyak new player yang dah masuk dalam untuk fiber, telekomunikasi ataupun internet jenis fiber ni. Kalau yang mobile tu tak cerita lah. Macam-macam dah sekarang kan. Mobile lah, apa mobile yang unlimited pun dah banyak juga. Yang bagi data unlimited. So itu juga merupakan antara challenges dan juga competition bagi syarikat telekom.
Okey, kemudian kita sambung kat sini dia punya ciri yang lain adalah weaker than expected earnings or dividend. Okey, kemungkinan dia punya earnings tu tidak mencapai target, okey, ataupun dia punya sasaran. Kemudian larger than expected capex, okey, jika capital expenditure dia meningkat, so itu juga boleh menjadi risiko, okey, bagi syarikat ni. Dan regulatory bugbears. Okey, itu apa yang diperkatakan oleh analis di dalam kajian dia, okey, untuk dikeluarkan oleh RSB Research ni. Okay, so dekat sini dekat RSB dia ada mention juga untuk ESG which is sekarang apa few company ataupun most company pun dah start untuk go for ESG ni, okay, environmental sustainable and governance daripada segi dia nak jaga planet lah, daripada segi environmental, sustainability, okay, dan juga good governance. Okay, so banyak dekat overseas actually benda ni dah very macam dah common enggak lah, okay, so they are very particular listed company, okay, so untuk jaga benda ni supaya untuk protect environment, untuk jaga staff, okay, dan juga untuk mengurus syarikat secara integrity, okay, so dia nak benda-benda macam tu. So dekat Malaysia mungkin baru benda ni agak baru bagi saya, okay, so ada banyak company yang besar dah start dia punya inisiatif, tetapi dekat overseas is very, dia benda ni macam basic requirement dah. ESG kalau dia tak comply, dia tak nak invest dalam dia punya company. So siapa yang good dekat ESG ni, so dia company ataupun apa ni, fund house ke, hedge fund ke, dia nak invest lah, okay, dekat company-company macam ni. Okay, so apa lagi report ni, this is all forecast, okay. Data yang dikeluarkan kat sini menarik. Okay, dekat sini key drivers kita nampak dekat sini dia mention yang pertama stronger than expected earnings. Okay, so itu antara benda yang boleh push these stocks untuk go higher. Cost efficiencies tadi pengurangan dari segi OPEX, okay, operation expenditure dia, and stronger than expected wholesale and enterprise growth. Okay, wholesale dan juga enterprise growth maknanya ialah COVID ni sebenarnya memberikan kesan positif juga, okay, kepada selain daripada rubber glove. So syarikat telekomunikasi juga mendapat benefit ataupun faedah disebabkan oleh peningkatan orang yang baru buka akaun dan baru mungkin upgrade dia punya package dan sebagainya. Okay. Alright, so apa lagi yang menarik yang boleh kita perhatikan kat sini? EBITDA, okay. Risk sensitivity analysis dan juga dia punya EV apa, enterprise value over EBITDA. This one. Okay, interesting juga. Oh, pergerakan dia lebih kurang macam pergerakan harga dia juga. This is dia punya past performance untuk dia punya recommendation chart. Okay, so dekat trading buy, take profit, method, natural buy, so-so lah dia bukan 100% accurate juga. Okay, if you guys have any question, boleh tanya di bahagian komen. Saya cuba jawab jika boleh, okay. Kalau boleh jawab, saya jawab lah. Okey, selamat datang kepada yang baru join kita. Okey, kita sedang membedah siasat syarikat Telekom Malaysia malam ni. Okey, sebelum tu jangan lupa klik button share, okey, agar sama-sama kita dapat pahala So malam ni malam Jumaat, okey. So semua yang berkongsi insya-Allah dapat pahala dia. Yang share lain pun dapat insya-Allah. Okey, sebelum this chart memang interesting.
naik RM2. Dengan sekarang, okay, I think this is most quarter report sangat benar. Quarter 2020, kalau kita nampak dekat sini, okay, this is punya quarter report. Okay, kalau kat sini kita nampak untuk this quarter, okay, third quarter, dia punya revenue 2.6 billion, okay, dengan profit 329 juta, okay. Untuk third quarter is 329 juta. Dan ia merupakan peningkatan daripada quarter kepada quarter. Dari segi first quarter 152 juta, second quarter dia buat 274 juta, dan juga untuk third quarter 329 juta. Okay, so very good lah, okay, dari segi quarter to quarter untuk 2020. Cuma untuk fourth quarter dia belum keluar lagi, okay, dia punya report. So kita masih tunggu. Manakala untuk annual, okay, kalau kita tengok kat sini, revenue dia so far untuk 3 kuartal saja, bila kita tambah tu dia dah jadi 756 juta. Okay, which is dia lagi tinggi daripada last year 2019 untuk the whole year. Okay, so 2019 tahun dia making profit at 632 juta. Okay, tetapi untuk tahun 2020, okay, sehingga bulan 9 saja dia dah buat 756 juta. Okay, that's why I think kenapa minat belian tu datang balik, okay, because of dia see dia punya profit is growing, okay, then people are expecting dia untuk bagi dividen tinggi lah. Okay, so normally people, company ni kalau untung dia akan bagi dividen lah. Okay, company yang besar-besar ni dia akan berikan dividen. So maybe investor put their trust again, okay, into the company after, okay, selepas kejatuhan pada tahun 2018. Okay, pada tahun 2018 dia hanya buat profit 153 juta saja. So I think the worst lah, okay, the worst dari segi keuntungan. Dia bukan rugi, dia untung, tapi dia paling sikit untung untuk sejarah dia daripada 2002 kat sini. Dia paling rendah, yes, 2018 tu paling rendah, okay, dengan hanya 153 juta. So 2019 naik 630 juta, dan untuk 2020 naik 756 juta. Itu pun belum habis lagi. So ada remaining one quarter untuk digabungkan, dan most likely boleh dapat lebih lah daripada 726. Okay, takkan fourth quarter very unlikely untuk rugi lah. TM tak pernah rugi rasanya. Saya rasa TM tak pernah rugi. Okay, annual dia tak pernah rugi. Quarterly tengok dia pernah rugi tak? Oh, pernah rugi sekali untuk quarter fourth quarter. Ada third quarter ada. Okay lah, pernah rugi jugalah. Okay, mungkin dia ada buat pembelian, dia buat expenses yang besar. Okay, so interesting. Okay, untuk kita perhatikan nanti Tricom ni ke mana dia pergi. Okay, setelah sekian lama waktu sebelum ini jatuh sebelum ni dia pernah jatuh, dan jika dia boleh kembali kepada asalnya, I think around highest sekitar RM8 lebih lah. Okay, mungkin dalam 6. Malam ni just introduction kepada siapa yang berminat dengan private mandates. Okay, so untuk private mandates ni actually is a fund management services, okay, yang mana pengurus dana berlesen akan uruskan pelaburan saham anda. Okay, dia bukan unit trust, dia beli stocks. Okay, so meaning proses jual dan beli, kajian nak beli apa, bila nak jual, itu semua ditentukan oleh fund manager. Okay, so untuk investor just provide dia punya capital, dan selebihnya decision making untuk pembelian dan penjualan semuanya akan dibuat oleh fund manager. So antara mandates yang ada yang ditawarkan adalah pertama blue chip. Okay, so blue chip ni maknanya collection of stocks tu hanya dalam blue chip punya, okay, counter-counter yang bermarket cap tinggi. Kita ada juga untuk opportunity mandates ni focusing on small and medium cap punya stocks. Okay,
Kemudian kita ada dividend enhance. Dividend enhance ni maksudnya dia akan pilih stocks ataupun syarikat yang akan memberikan dividen yang tinggi dalam tempoh setahun. Okay, so dia punya selection of stock tu kepada dari segi percentage untuk dividen, okay, yang tinggi sahaja. So bila dia create portfolio tu dia akan beli dalam 10 stocks, okay. So every stock yang paling tinggi yang akan declare dividen lah. Bukan dari segi quantum tetapi dari segi percentage, peratus dia. Okay, sebab ada stocks kalau kita beli walaupun dividen dia bagi tinggi, tapi bila kita convert dalam percentage dia dapat mungkin 3 ke 4%. Okay, berbanding kalau ada stok yang bagi declare dividen mungkin 5 sen, 4 sen. Tapi bila kita convert kepada percentage, dia dapat 7%, 8% macam tu. Okay. Dan juga ada yang boleh dapat 10%, 11% dan sebagainya. Okay, itu untuk dividend enhance. Kemudian kita ada juga untuk PGWA, this is untuk overseas stocks. Okay, yang ini untuk Asia Pacific. Kita ada 2 Asia Pacific dan satu lagi untuk global stocks. Okay, so siapa yang berminat untuk dapatkan these services, okay, maknanya untuk dapatkan private mandates ni yang ada fund manager uruskan saham dia, okay, tak perlu buka account CDS pun. Kita ada memang manage account, so direct kita boleh invest you punya capital tu ke dalam Bursa Malaysia ataupun global stock. Okay, dan juga the advantage is kalau you one day you nak berhenti subscribe kepada servis ni, you just kita boleh transfer dia punya shares tu semua kepada you punya account CDS. So tak perlu jual. Jadi saya sayang stok-stok tu mungkin beli dulu murah, in future dividen dia bagi okey, harga pun dah naik tinggi dah, sayang nak jual. So nak berhenti daripada servis tu boleh, dan tak perlu jual pun boleh. Okay, so kita boleh transfer direct kepada you punya account CDS. Alright, so I think that's all. Kalau tak ada, kita Tuan Hedrin hadir. Alhamdulillah Tuan Hedrin. Lama tak bersama kita Tuan Hedrin Busy. Businessman memang sibuk sikit lah. Okay. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi. Okay, jangan lupa pengerasa untuk malam ni ialah klik button share. Okay, thank you yang pada yang dah share. Saya doakan siapa yang share dapat keberkatan ilmu untuk malam ni dan juga making profit di dalam pelaburan saham, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.